Assalamualaikum. Sekali lagi kita bertemu di channel Meremang. Apa khabar semua? Anda sedang bersama Ati, dan jika anda mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah-kisah seram di channel Meremang, pastikan anda subscribe dan like. Dan pada yang telah subscribe, Ati ingin mengucapkan salam perkenalan dan ribuan terima kasih. Kali ini Ati akan menceritakan kisah Saka Membalas Dendam. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita membaca doa agar kita terlindung dari segala macam kejahatan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Ayu dan Lela berkawan baik sejak bangku sekolah lagi. Ayu memang cantik orangnya, manakala Lela mempunyai paras rupa yang biasa-biasa saja. Dari zaman persekolahan, Ayu memang sering mendapat perhatian dan menjadi kesayangan ramai orang, lebih-lebih lagi terhadap cikgu-cikgu di sekolahnya. Mereka pun membesar bersama dan kebetulan bekerja di tempat yang sama, cuma berlainan departmen. Akhirnya Ayu pun bertemu jodoh dan bertunang dengan seorang pemuda pemandu van mengangkut barang-barang dari warehouse menghantar ke pelbagai kilang. Kebetulan tidak lama kemudian Lela pun bertunang dan nasibnya lebih baik daripada Ayu kerana Lela bertunang dengan seorang anak bos di tempat kerjanya. Masa hari pertunangan Lela, Ayu pun datang ke majlis pertunangannya. Ayu merasa sangat bahagia kerana teman baiknya sudah bertunang. Semasa pertunangan Lela, Ayu pun bersalaman dan mengucapkan tahniah kepada teman baiknya itu. Tiba-tiba Lela berseluruh, "Terima kasih Ayu, sudi juga kau datang. Ayu, ternyata nasib kita berbeza kan? Kau yang cantik-cantik gini, ramai orang suka. Akhirnya kau cuma bertunang dengan pemandu van aja. Aku yang tak berapa cantik ni dapat bertunang dengan anak bos." Beruntung kan aku. Tak semua menjebelahi nasib kau Ayu. Rupa-rupanya nasib aku lebih baik dari kau kan? Ayu. Nanti bila aku nak pindah, bolehlah aku panggil bakal suami kau untuk angkat-angkat barang. Tersentak juga Ayu mendengar kata-kata dari Lela. Tapi dia hanya tersenyum, menahan rasa sedih di hatinya. Ayu tidak menyangka kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut Lela, teman baiknya sendiri. Ayu tidak menyangka Lela seperti ada menyimpan perasaan iri terhadapnya selama ini. Ayu pun pulang dengan hati yang sedih. Ayu tidak dapat tidur pada malam itu. Dia hanya menangis. Beberapa hari kemudian, Ayu masih lagi mencari Lela di tempat kerja. Tetapi Lela dikatakan mengambil cuti sakit. Ayu cuba menelefon dan mengirim WhatsApp, tetapi tiada balasan. Walaupun Ayu berkecil hati dengan Lela, dia tetap saja ingin terus bersahabat dengan Lela. Hinggalah seminggu Lela tidak masuk kerja. Ayu mula menjadi bimbang dan dia mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Lela. Sampai saja di rumah Lela, Ayu disambut oleh ibunya. Ibu Lela memang menganggap Ayu seperti anak angkatnya kerana sudah lama mengenal Ayu. Ayu pun masuk ke bilik Lela dan dia terkejut melihat keadaan Lela yang lemah. Muka Lela pucat dan badannya kelihatan sudah susut, padahal hanya beberapa minggu saja Lela tidak masuk kerja. Ayu menjadi sedih melihat keadaan Lela seperti itu. Ayu bertanyakan kepada emak Lela apa sebenarnya yang terjadi. Emak Lela menceritakan, Lela sebenarnya jatuh sakit sebaik saja selesai majlis pertunangannya. Pada malam itu, selesai saja majlis, Lela pun mengemas rumahnya. Tiba-tiba dia menjerit histeria. Lela menjerit-jerit sambil menunjukkan ke satu arah. Tidak ada siapa pun yang tahu apa yang dilihat oleh Lela. Semenjak hari itulah dia terus tidak bercakap dan terus terlantar seperti mayat hidup.
Ayu sangat sedih mendengarkan cerita tentang teman baiknya itu. Ayu berjanji kepada Mak Lela akan mencari orang yang dapat merawat Lela. Ayu pun berusaha memanggil beberapa orang untuk merawat Lela. Tetapi keadaan Lela tidak berubah. Malah semakin hari, Lela semakin lemah, pucat dan kurus. Tetapi Ayu tetap tidak berputus asa. Akhirnya dia mendapatkan seorang ustaz pakar ruqyah yang dikenali ramai di situ. Ketika ustaz tadi masuk ke bilik Lela, ustaz terus beristighfar. Dia seolah-olah melihat sesuatu. Setelah beberapa kali proses pemulihan dijalankan, pada suatu hari, ustaz tiba-tiba meminta agar Ayu untuk ikut serta diruqyahkan. Ayu menjadi hairan, tetapi demi kesembuhan teman baiknya, dia pun tidak bertanya dan terus bersetuju. Tanpa disangka-sangka, ketika Ayu dan Lela diruqyah, Ayu terus menjerit seperti orang kerasukan dan Ayu mula bercakap dengan suara yang garau. Jangan campur urusan aku. Pergi kau. Aku adalah penjaga Ayu yang ditugaskan menjaga seluruh keturunannya selama bertahun-tahun. Aku tidak suka kepada sesiapa yang menyakiti hati Ayu. Lela sudah menyakiti hati tuan aku. Dia harus mati. Kerana Lela mempunyai hati yang busuk terhadap Ayu. Pergi kau. Jangan kau campur urusan aku. Ustaz pun terus meruqyah dan membacakan ayat-ayat suci kepada Lela dan Ayu. Setelah beberapa kali sesi dialog di antara ustaz dengan jin itu dan beberapa bulan rawatan, akhirnya jin tersebut bersetuju untuk berhenti menyakiti Lela. Sebenarnya Ayu pun tidak tahu bahawa dia mempunyai saka keluarga yang mendampingi dan menjaganya selama ini. Alhamdulillah, keadaan Lela bertambah baik selepas itu. Rupa-rupanya, jin saka itu memberitahu ustaz bahawa di hari pertunangan Lela, Lela telah mengatakan sesuatu kepada Ayu yang membuatkan Ayu sedih dan amat terganggu dengan kata-kata Lela. Sejak itulah saka Ayu ingin membalas dendam terhadap Lela dengan menghisap darah Lela secara perlahan-lahan hinggalah Lela sakit dan membawa maut. Ayu merasa bersalah terhadap apa yang telah berlaku, tetapi Ayu dan Lela tetap bersahabat setelah itu. Begitulah kisah benar yang terjadi kepada Ayu dan Lela. Bagaimana? Anda percaya? Pada pendapat Ati, pelajaran yang boleh kita dapatkan dari sini adalah janganlah kita sengaja menyakiti atau meremehkan orang lain. Pengajaran kedua adalah janganlah kita bekerjasama dengan jin ataupun membuat perjanjian dengan jin kerana yang akan menjadi mangsa gangguan saka adalah anak cucu kita. Wallahualam. Semoga kisah ini menjadi iktibar kepada kita semua. Dan di sini sempena masih bulan Syawal, Ati ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan Ati menyusun 10 jari memohon maaf zahir dan batin seandainya ada kesilapan semasa Ati menyampaikan kisah-kisah di channel Meremang. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.